jaga-jaga dengan balu, jaga-jaga dengan janda, jaga-jaga dengan ibu tunggal, mereka ni jahat. Itu masalah dia. Suami meninggal pakai seksi. Allah, janganlah macam tu. Sebenarnya orang perempuan ni nak tahu elok tak elok tengok pada ketakwaan dia lah. Janda ke, anak dara ke, sama je. Yang penting mereka bertakwa pada Allah Ta'ala. Bila bertakwa, insya-Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton sembang viral bersama dengan saya Rosyamno. Pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit penuh dengan info yang penting dalam kehidupan kita. Ianya mestilah bermanfaat. Dan bersama dengan saya Ustaz Izzar. Dalam kehidupan ni macam-macam boleh berlaku. Kadang-kadang perlayaran sebuah perahu ataupun kapal itu yang meredah lautan itu tidak sampai ke pelabuhannya, ada yang terputus di tengah jalan. Maksudnya berlaku penceraian. Pandangan masyarakat kepada kehidupan seorang perempuan apabila mereka kematian suami atau bercerai hidup, gelaran janda itu melabelkan mereka ini objek yang harus ditakuti oleh perempuan-perempuan lain. kita kena baik sangka dengan manusia. Allah Ta'ala tu baik sangka dengan manusia, dengan hambanya. Jadi kenapa kita sesama manusia buruk sangka? Selalu kita kata, ini janda ni. Janda orang yang bercerai hidup dengan pasangannya. Balu yang kehilangan suami akibat kematian. Ibu tunggal daripada kedua-dua je yang mempunyai anak. Kalau tak ada anak, dia panggil janda berhias. Mengikut saya dengar orang-orang tua-tua kata, dia kata kalau macam orang perempuan itu dia berkahwin dengan seorang lelaki, dan berlaku baru-baru ni ada yang tiba-tiba dalam perjalanan tu dia aksiden dan kematian suami. Dia ini dipanggil janda berhias yang tidak bersama lagi dengan suaminya. Allahu a'lam. Allahu akbar. Jadi sebenarnya kita sebagai sesama manusia ni kan, kita patut ada perasaan simpati dengan dugaan yang Allah bagi kepada pasangan tu, kepada perempuan tu, janda ke balu ke. Jadi sekarang ni kita meletakkan satu label, jaga-jaga dengan balu, jaga-jaga dengan janda, jaga-jaga dengan ibu tunggal, mereka ni jahat. Itu masalah dia. Tapi bukan orang lelaki yang berpandangan seperti itu. Sesama mereka, sesama orang perempuan. Mungkin mereka melabelkan bila suami kita Abang Rosyam, kalau kakak kat rumah, abang duduk dengan janda sebagai contoh, dia orang risau. Kata, mesti janda tu dia ngorak Abang Rosyam ke, nak tackle Abang Rosyam ke kan. Dia akan beranggapan gitu. Cuba kita letakkan bahawa mereka juga adalah manusia. Orang perempuan semuanya baik pada asalnya. Itu sebabnya Allah Ta'ala dia minta orang perempuan, tak kira janda, tak kira balu, tak kira ibu tunggal, tak kira anak dara, mereka kena jaga syakhsiah, jaga kepribadian mereka ini agar jadi manusia yang baik. Okey, adakah disebabkan berlakunya perkara-perkara seperti menghias diri? Apabila kematian suami 2-3 bulan, 4 bulan, tiba-tiba penampilan mereka berbeza, membuatkan pandangan masyarakat tiba-tiba melabelkan janda ini sebagai satu khasnya untuk orang perempuan, sebagai satu enemy bagi mereka. Itu pun satu hal juga. Kita sepatutnya buat macam biasa. Kehilangan suami meninggal dunia, dia hidup macam biasa, dia pergi pejabat macam biasa. Yang jadi masalahnya bila suami dah meninggal ataupun suami dah ceraikan dia, kehidupan dia berbeza. Penampilan dia berbeza. Penampilan berbeza. Dulu tak pakai seksi, suami meninggal pakai seksi. Allah, janganlah macam tu. Kesian suami dulu. Dah duduk kat dalam tu nak jawab apa kan muka dangkir. Jadi maknanya tuan-tuan perempuan, kita sebagai orang perempuan kena jaga maruah kita. Bila kita dah jadi janda, jadi balu, kita hidup macam biasa, penampilan macam biasa, macam zaman ada pasangan, ataupun lebih baik daripada itu, atau lebih menghormati diri dia setelah kehilangan pasangan. Biasanya kalau macam orang ni bercerai, mungkin anak dah 2 ataupun anak 3, tiba-tiba mereka dapat jodoh dengan suami orang, dan mereka melabelkan janda ini suka rampas suami orang. Yalah, kalau kita fikir balik pada zaman-zaman dulu, takkanlah ibu tunggal ni ada 2 anak, dia nak kahwin dengan orang muda. Mesti orang muda tak nak. Zaman hari ni dia lain dah. Orang muda suka kahwin dengan orang berumur, perempuan berumur. Adakah itu disebabkan membuatkan label dia jadi macam tu? Mungkin itu salah satu sebab lah kan. Persepsi masyarakat yang melihat golongan-golongan yang kita sebutkan tadi buat demikian. Sanggup jadi isteri nombor 2, sanggup jadi isteri nombor 3, sanggup jadi nombor 4 pun. Jadi mereka dianggap oleh para isteri
bahawa mereka ini, golongan-golongan ini sangat bahaya. Jadi itu sebabnya kita sebenarnya kita kena faham. Saya selalu cakap, katakanlah Abang Rosyam kahwin seorang lagi. Kalau kakak datang jumpa saya, dia kata, kenapa ustaz tak nasihat Abang Rosyam? Saya akan cakap, Kak, Abang Rosyam tu dia boleh buat lebih daripada itu. Dia nak berzina, dia boleh berzina Abang Rosyam ni. Dia pergi hotel 6 bintang. Siapa boleh naik atas tu? Betul tak? Tapi dia tak buat, Kak. Dia kahwin, Kak. Jadi maknanya, Kak, akak beruntung. Sebab apa? Sebab Abang Rosyam buat yang Allah suruh. Iaitu kahwin. Macam mana Rasulullah SAW mengangkat kehidupan ibu-ibu tunggal Betul. menjadi isteri. Okey, mungkin Ustaz boleh cerita sikit. Orang menuduh, dia kata Rasulullah ni kahwin banyak. Tapi apa sebab? Kuat nafsu, dia kata. Kuat nafsu. Cuba. Sebenarnya kalau tengok daripada semua isteri-isteri Nabi, seorangnya anak dara. Yang lain semuanya janda dan balu. Nampak tak? Dan umur mereka pun macam Khadijah, tua. Lebih tua daripada Nabi SAW. Begitu juga Nabi dengan isteri-isteri yang lain. Semuanya umur dekat-dekat macam Nabi. Aisyah radhiyallahu anha saja yang muda. Jadi itu sebabnya kenapa Nabi buat begitu? Sebab Nabi nak menghormati nilai orang perempuan. La farqa baina arabiyyin wala ajamin illa bittaqwa. Sebenarnya orang perempuan ni nak tahu elok tak elok tengok pada ketakwaan dia lah. Janda ke, anak dara ke, sama je. Yang penting mereka bertakwa pada Allah Ta'ala. Bila bertakwa, insya-Allah Allah akan jaga mereka. Pandangan Ustaz, kadang-kadang kita tengok orang suka melabelkan bila orang tu sudah bercerai, dia katanya janda. Tapi kadang-kadang dia orang label tu mesti betul. Macam kita bincang pada awal tadi tu, kalau dia kematian suami, kenapa kita tak panggil dia tu balu? Kenapa kita panggil dia tu janda sianu? Kenapa tak kita tak panggil dia balu sianu? Itu cara kita menghormati. Kan cara, tapi benda tu dilabelkan sama rata. Dia kadang-kadang ilmu pun mainkan peranan, bang. Ada orang dia tahu, ada orang tak tahu. Ada orang dia tahu bahawa bila tak ada suami ni dia kira janda semua. Tak. Janda ni untuk orang yang berpisah hidup. Manakala balu ni yang berpisah mati. Ibu tunggal ni tak ada pasangan dan dia ada anak-anak. Tak ada pasangan tu ada banyak sebab lah. Sebab sama ada sebab tak ada berpisah hidup atau berpisah mati. Cumanya kita tidak boleh mudah mainkan ayat-ayat sebegian. Janda, yang perangai hodoh, tak boleh. Sebab bukan semua orang macam tu. Bukan semua orang macam tu. Adakah disebabkan sebab orang perempuan ni lebih diberi perhatian kerana situasi dia sebagai seorang perempuan membuatkan orang boleh membuat pelbagai-bagai spekulasi, membuatkan gelaran tu menakutkan perempuan-perempuan lain? Dia sebenarnya ginilah. Kenapa orang perempuan tu banyak sangat jadi isu? Persepsi orang nampak cerai ni sebab semua perempuan. Perempuan jahat, janda jahat, balu jahat, ibu tunggal jahat. Kenapa? Kerana orang perempuan ni sangat sensitif dan sangat berharga. Kalau beli kereta murah, bercala sana sini pun kita layan tak? Tak kan? Kereta Abang Rosyam, saya rasa kalau sikit cala abang nampak. Tambah abang sendiri yang basuh kereta. Tapi nak bagi tahu, kenapa? Sebab kereta tu mahal dan berkualiti. Perempuan pun sama juga. Kenapa orang nampak pada perempuan tu? Sebab kualiti. Itu sebab orang perempuan kena tutup aurat. Perempuan kena jaga dia punya penampilan. Perempuan dia tak boleh gelak-gelak macam abang. Abang menjerit pun, orang tahu dah, orang Syamno. Kalau perempuan Laki, jerit, laki. alamak, orang kata apa pasal itu? Orang akan nampak dia kenapa? Kena histeria ke apa ke? Orang akan nampak orang perempuan ni penuh dengan sifat malu. Dan itu sebabnya orang perempuan nak elak daripada orang anggap mereka ni jahat, balu ke, janda ke, anak dara ke, jagalah perwatakan, jagalah syariat, jagalah hubungan sesama manusia. InsyaAllah akhlak mereka akan terpelihara kalau mereka buat semua tu. Tidak ada perkara yang mustahil dalam kehidupan kerana kehidupan itu ketentuan Allah. Matinya kita juga ketentuan Allah. Berpisahnya kita juga ketentuan Allah. Allah boleh menduga sesiapa saja di atas muka bumi ini. Jangan kita hukum mereka yang berada dalam kelompok itu. Jangan kita gelar mereka dengan perkara-perkara yang tidak baik kerana ianya boleh mengundang dosa kepada kita. Jangan kita kongsi kalau tak pasti. Jangan kita buat wakaf dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat mereka yang bukan Islam yang menonton kami setiap hari di Sembang Viral TV 9. Kalau tak puas hati, kita PM tepi. Jumpa lagi esok hari. Terima kasih Ustaz.